Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sepetang bersama Puan Ainun. Jadi Puan Ainun, mungkin Puan Ainun dapat kongsikan bagaimanakah kita boleh mendorong remaja yang rosak akhlak menggunakan gaya Nabi. Tuan-tuan, isu remaja rosak akhlak ataupun rendah akhlak adalah isu yang sepanjang zaman. Di zaman Nabi Muhammad pun banyak orang yang rosak akhlak. Banyak remaja yang rosak akhlak. Jadi kita boleh belajar daripada Nabi Muhammad bagaimana beliau mendorong remaja yang rosak akhlak supaya menjadi baik. Dalam satu peristiwa, pada satu masa, ada seorang anak muda, lelaki, datang berjumpa Nabi Muhammad. Dia berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sudah melakukan semuanya, melainkan bersetubuh dengan dia. Hukumlah saya sebagaimana yang Tuan mahukan." Apabila mendengar pemuda itu berkata begitu, waktu itu Umar Al-Khattab ada bersama-sama Nabi Muhammad. Umar Al-Khattab memarahi pemuda itu dengan berkata, "Apa yang Allah sudah sembunyikan, kenapa kamu dedahkan?" Mendengar kata-kata Umar itu, pemuda itu pun bangun dan pergi dari situ. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh seorang lelaki lain memanggil pemuda itu supaya datang kembali. Apabila pemuda itu sudah datang, Nabi Muhammad membacakan ayat Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa daripada perbuatan yang jahat. Kita lihat di sini, pemuda ini seorang yang tidak baik sebab dia berasmara dengan sangat serius sehingga dia sendiri mengaku dia sudah melakukan semuanya melainkan bersetubuh. Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad tidak pun walau sepatah memarahi pemuda itu. Malah Nabi Muhammad bukan hanya tidak memarahi, menasihati beliau pun tidak. Beliau tidak menyuruh pemuda itu supaya insaf, supaya bertaubat ataupun supaya berhenti daripada melakukan perkara itu lagi. Nabi Muhammad hanya memberitahu cara-cara bagaimana dia boleh menghapuskan dosanya itu, iaitu dengan melakukan sembahyang pada waktu malam dan membuat kerja-kerja yang baik. Dalam peristiwa itu, setelah Nabi Muhammad memberitahu cara membersihkan dosa, ada seorang lelaki lain bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, adakah ayat itu untuk dia seorang sahaja ataupun untuk semua orang?" Nabi Muhammad menjawab, "Untuk semua orang." Kita boleh fikir, mengapakah lelaki itu bertanya ayat itu untuk dia satu orang ataupun untuk semua orang? Jadi kita boleh buat andaian di sini, lelaki yang bertanya itu pun sebenarnya juga barangkali juga ada melakukan dosa yang seperti itu. Itu sebab dia tidak tahu adakah ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad itu untuk pemuda yang pertama sahaja ataupun untuk semua orang. Dan Nabi Muhammad berkata untuk semua orang. Nabi Muhammad tidak pula bertanya, "Kenapa kamu tanya? Adakah kamu pun buat juga dosa yang sama?" Jadi tuan-tuan, kita lihat di sini cara Nabi Muhammad mendorong pemuda-pemuda, orang-orang muda yang melakukan dosa berasmara,
ini adalah dengan tidak mengutuk mereka, tidak menasihati mereka, tidak mengkritik mereka, tidak memarahi mereka, tidak juga menangkap mereka, tangkap halwat sebagai contoh, tidak juga. Dan Nabi Muhammad pun tidak menyiasat budak muda itu. Siapa perempuan yang yang jadi pasangan kamu, atau sudah berapa lama kamu melakukan dosa itu, ataupun di manakah kamu melakukannya, ataupun adakah dia isteri orang atau anak dara orang. Nabi Muhammad pun tidak menasihati pemuda itu dengan berkata, baik kamu kahwin dengan dia sebab kamu sudah mencemari kesuciannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh lihat di sini bagaimana Nabi Muhammad menjadikan diri beliau seorang yang tidak dibenci oleh orang-orang muda yang masih lemah akhlaknya, sehingga mereka datang dan berjumpa Nabi. Buktinya ada lelaki lain yang juga nakal-nakal juga yang ada di situ, datang ke masjid, dengar Nabi Muhammad, suka tengok muka Nabi Muhammad. Artinya di sini Nabi Muhammad itu seorang yang tidak dibenci oleh orang-orang jahat. Mengapa? Kita boleh agaklah kerana beliau tidak membenci orang jahat, di mana beliau tidak memarahi mereka, beliau tidak mengutuk mereka, tidak mengkritik mereka, malah menasihati pun tidak. Apa yang beliau lakukan adalah menjadikan dirinya seorang yang sangat disukai walaupun oleh remaja-remaja yang rendah akhlak. Sekian. Terima kasih Puan Ainun. Bagi penonton yang berminat untuk mendalami gaya kaunseling Nabi Muhammad, sila layari www.downloadilmu.com. Terima kasih.